Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara Mazlan Qalib, saudara Madam K, teman-teman yang lain, apa khabar saudara Muhammad Soleh Ramli. Kita juga Puan Noni, Kim San, saudara Cinta, saudara Syukur Jamil, saudara Ridwan, Muhammad Yusof, Muhammad Sazali, saudara Tahir, saudara Zamri LC. Begitu juga Ian Iskandar, Hani Abdullah, Izzuddin dari Pulau Pinang, Tuan Haji Azhar Belum Manap. Apa khabar Tuan Haji? Doa saya anda sihat. Saudara Elias Muhammad, saudara Jalal Ali. Begitu juga Puan Nurani Adnan, saudara Haji Osman, saudara Joka Karim dari Taiping, saudara. Saudara Azizul Yusof dari Bangsa, Jalal Ali, Dina Arina, Puan Halimah Ismail dari Singapura, Puan Saadiah Jailani, Waalaikumsalam, Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Rosorik, saudara Anon Mak Lajem, Nasrim, saudara Roklah. Itu juga Syarani Salmah daripada Seri Iskandar, saudara. Puan Rosmini dari Pontian, Juragan Gemilang. Saudara Fadil Amin, salam pencerahan dari Besut Terengganu, Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan, Muhammad Asidir dari Kuantan, saudara Azhar M, saudara Saleh Lembang, saudara Puan Saadiah Jelani. Begitu juga Pak Chu dari Langkap, katanya hujan di Perak sekarang ni. Saudara Mak Hafizan, Sayulan, Normah P, Nojah Ibjah, Pak Ziman Man, saudara Zubir Tupai, saudara Pozi, begitu juga saudara Muhammad Kapli, saudara Muhammad Azami dari Tumpat hadir, terima kasih. Muhammad Azmi Ali, terima kasih saudara Abdul Rahman Abdullah. Begitu juga Osman Kamil dari Tanjung Karang, saudara Anwar Saleh, saudara Richard Bakri, Awang Yusof, salam dari Tanah Merah. Saudara Raja Syarizat, apa khabarku? Moga sihat. Abdul Qadir, saudara Zadmud, saudara Faziman, saudara Kamal Johan, terima kasih. Begitu juga Abi Abdin, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, Papa Hafiz, saudara Gafar Eton. Begitu juga Man Pisang pun ada daripada Kapar. Hujan lebat ni katanya. Sabar saudara. Kalau hujan lebat tu berhati-hati ya. Sebab musim banjir sekarang ni. Saudara Abdul Qadir, saudara Zaid Mud. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Alhamdulillah hari ini badan saya masih lagi boleh bersiaran. Walaupun petang tadi tak larat nak buat pencerahan seperti biasa, saudara. Nampak gayanya, seperti saya katakan, bahawa penyakit ni datang, dia macam ribut datangnya. Laju. Tapi untuk dia perginya, ya Tuhan, makan ubat, aduhai, banyak sangat ubatnya, saudara. Tak pergi-pergi lagi. Air hidung, meleleh-leleh. Saudara Kasim Selamat dari Kuching Sarawak, Abdul Rahman dari Labuan hadir, terima kasih. Muhammad Sazli, Engku Ibrahim, apa khabarku? Moga sihatku. Puan Syarifah Pipah dari Pasir Gudang. Hujan katanya di Pasir Gudang sekarang. Bagi saudara Sid, apa khabar orang muda? Ini pemuda klasik katanya. Baik saudara, saya mohon maaf yang tak sempat saya santuni. Hari ini hari Selasa saudara, 7 November yang merupakan hari yang ke-1329. Walaupun keadaan belum lagi saya dapat laporan. Saya cari juga tadi tak ada. Ya saudara, tak dapat apa laporan daripada Kementerian Kesihatan. Tapi jangan lupa saudara, dah hari ke-1329, virus sebut masih ada lagi. Ya saudara Hamzah, Marabiah Abdullah, dari Pandan Jaya, Abdullah Muhammad. Saudara, jadi jagalah kesihatan diri anda. Sebab kalau dah dijangkit penyakit tu susah dia nak lepasnya, saudara. Itu keadaannya, saudara. Jadi kerana kesihatan saya masih lagi terganggu, saudara. Jadi saya skip dululah dalam segmen e-commerce. Mungkin bila dah sihat nanti barulah boleh bagi pencerahan. Saudara Hamzah, dia kata Gaza. Sama-sama lah kita berdoa, saudara Hamzah. Laporan dia doa daripada Gaza, insya-Allah ada hari ini, saudara. Itu juga saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Zaid Mud, saudara Muhammad Saleh, begitu juga Puan Mariam Osman. Saudara, kita terus masuk dalam segmen naluri kehidupan.
Terima kasih saudara Yusof Awang. Doakan kesihatan saya moga pulih. Berdoalah. Saya kalau pulih tu sedap sikit nak bagi pencerahan. Tapi sebagaimana saya katakan, selagi saya terdaya, saya akan berusaha untuk mengumpul bahan-bahan untuk pencerahan kita bersama. Ya saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini kiriman teman-teman, bukan daripada saya. Ini yang saya rasakan. Selalu saya katakan, saya bukan ustaz. Saya juga bukanlah da'i yang bertauliah, saudara. Ini sekadar pencerahan bersama, perkongsian kita bersama, saudara. Batuk pun ada, semua pun ada, pening pun ada. Tadi, saudara, tergolek dok, saudara. Sekejap lagi saya cerita. Kita cerita santunin lalui kehidupan dulu, saudara. Kerana daripada Abu Hurairah, maka dia berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap isteri-isterinya. Ini hadis daripada riwayat Ahmad. Statusnya hadis sahih. Jadi saudara, akhlak itu adalah ukuran keimanan bagi seseorang. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu gambaran sebenar, saudara. Jadi akhlak terpuji dengan saling berkasih sayang, bersifat rahmah sama insan, tidak menghina, tidak melakukan tomahan dan mengadu domba. Kerana itu berkait rapat dengan kesempurnaan iman seseorang, saudara. Lelaki yang beriman dan yang terbaik adalah yang paling baik akhlak terhadap isteri-isteri mereka, saudara. Ini kata baginda Rasulullah. Berakhlak baik dan berlemah lembut. Kerana berakhlak baik pada isteri berkait rapat dengan tahap iman seseorang. Dia itu mesti berakhlak baik dan berlemah lembut, serta penyayang terhadap ahli keluarga, termasuk juga dalam kesempurnaan iman. Ini hadis Nabi, saudara. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah bersabda, ya saudara, sesungguhnya termasuk orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Itu sabda junjungan yang diriwayatkan oleh bonda kita, Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kerana sebab itu, saudara, ini hadis At-Tirmizi, saudara. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Jadi kita tak payahlah nak mentingin keluarga, nak tengking isteri, tengking anak-anak, tak payah, bercakaplah dengan lembut, saudara. Sebab itu, saudara, jadilah orang yang baik akhlak dalam kehidupan, termasuklah dalam berkeluarga, untuk kita dapat menjadi mukmin yang paling sempurna. Ingat, saudara, negara kita rahmah, ummah sejahtera. Ini sekadar perkongsian bersama. Terima kasih, saudara Nasi Adnan. Ada sekuntum wang merah untuk saya, saudara Jamal Nasi Adnan. Saudara Aduka, Bunaka, Puan Aiza, itu juga saudara Said Adam, selamat malam. Itu juga Amamap, saudara Hussein. Kita buat kejap je lah, kena rehat dulu. Tak apalah, saudara Hussein. Selagi yang termampu saya berusaha. Sebab ini perjanjian saya dengan anda. Anda adalah sahabat saya dunia dan akhirat. Saya akan cuba menyantuni. Tadi sebenarnya saya dalam bilik air. Tadi saya masuk bilik air waktu nak solat, waktu asar. Jadi mungkin gamaknya lantai tu licin, tiba-tiba bergedebu. Jatuh, terlentang. Itu yang kena tergolek dok saya. Bengkak di belakang. Alhamdulillah, nampak gayanya. Tak adalah kecederaan yang parah. Tapi terganggu lagi lah kesihatan kita. Dan terhuyung hayang jadinya. Itu pengalaman saya. Dah sakit-sakit begini, dah tua ni, saudara. Kadang-kadang kaki kita pun tak kuat. Jadi bila sedikit tergelincir je, saudara, terus jatuh tergolek dok. Itu dikatakan tergolek dok, saudara. Terima kasih Puan Umi Akiah suruh minta air putih, insya-Allah. Saudara, Muhammad Hamid, saudara. Saudara, kita santuni pula mutiara kata. Kerana dalam bait mutiara kata ini, teman-teman kita memberi hantaran pada saya, katanya, biasakanlah diri kita agar tidak selalu bergantung pada orang lain untuk menyelamatkan diri dari kesusahan. Sebaliknya, bergantunglah kepada Allah SWT. Itu yang penting, saudara. Itu yang sebenar-benarnya. Kita harus bergantung pada Allah, bukan pada sama manusia, saudara. Kerana kita jangan terlalu berharap pada manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia, kerana manusia adalah sumber pada kekecewaan. Jangan terlalu berharap pada manusia, kerana manusia itu juga adalah sumber kepada kekecewaan.
Kerana semakin tinggi kita berharap kepada manusia, kadang-kadang semakin kecewalah kita nanti. Biasa saudara, kadang-kadang kita minta tolong pada teman-teman, janjinya okey, tapi akhirnya kita dikecewakan. Itu biasa saudara. Sebab itu jangan kita berharap pada bantuan sama manusia, berharap daripada Allah SWT. Mintalah rezeki daripada Allah SWT. Rezeki datang daripada Allah, saudara. Kalaulah dapat daripada teman-teman ataupun daripada sumber-sumber kemanusiaan, itu adalah merupakan saluran daripada Allah SWT. Ingat, saudara, dan saya tetap berpesan pada pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had. Kepada teman-teman yang menyantun semula live saya ini, anda harus bertanggungjawab atas setiap santunan ataupun suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana channel. Saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Tambah pula lagi dah sakit-sakit ni, nak tengok pun tak tahu, saudara. Kadang-kadang lepas live saja, saudara, buat 2 kerja, 2-3 sikit, terus tidur. Itu yang termampu saya lakukan. Jadi, saudara, bila saya memberi pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kerana ingat, saudara, we must agree to disagree. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya tak lain tak bukan hanya sekadar memberi pencerahan, memberi informasi. Kalau bila saya memberi pandangan, anda tak setuju, boleh santuni, tak ada masalah. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Saudara, Saudara Ismail Muhammad, ya betul lah tu, bergantunglah pada Allah, bukan pada sama manusia. Jadi saudara, jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan kalau anda mau menyantuni, gunakanlah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Saudara, berita pertama sekarang, saudara, bahawa saya mendapat laporan daripada agak menggusarkan, saudara, iaitu menurut pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, katanya hujan lebat dijangka berlaku dalam tempoh musim timur laut bermula Sabtu ini, saudara, dan ia akan berterusan sehingga bulan Mac tahun hadapan. Mana reti sekarang November, Disember, Januari, Februari, Mac, dalam tempoh 5 bulan, saudara. Itu menurut Saudara Muhammad Helmi Abdullah. Di mana katanya awal monsun timur laut dari November hingga Januari tahun depan. Kemudian hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Barat Sarawak, saudara. Bagaimanapun katanya sekiranya luruan monsun yang berlaku adalah kuat dan pada masa sama wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri lain di seluruh negara. Jadi saudara, kalau ada berlaku hujan lebat teruk tekanannya, maka ia juga boleh menjangkit pada negeri lain. Selain itu katanya, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang, ini boleh menyebabkan laut bergelora. Jadi kalau boleh, hindarkanlah untuk kita berada di tepian pantai saat ini. Kerana risiko kenaikan paras laut dan ombak besar, terutama sekali di perairan Laut Cina Selatan, saudara. Utara Semenanjung, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan hujan, Sabah dan Terengganu. Sabah, Labuan dan Utara Sarawak juga mengalami tekanan yang begitu tinggi. Keadaan cuaca panas dan kering pula akan berlaku bermula Mac. Lepas hujan lebat, lepas monsun, maka berlakulah keadaan panas yang mengundang berlakunya gelombang haba. Situasi ini katanya adalah berikutan El Nino yang dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun depan. Di mana katanya laut Indian Ocean positif pula menyebabkan suhu meningkat. Jadi warga diingatkan supaya kita peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Saudara boleh telefon, saudara. Talian hotline Met Malaysia adalah 1-300-22-1638, saudara. Saudara boleh hubungi talian tersebut untuk bertanya sebarang pertanyaan. Ini gambarannya, saudara. Bermula Sabtu ini, saudara. Hari ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari lagi. Mengatakan hujan lebat, riba petir dan berterusan. Nah, ini juga mungkin bermulanya banjir yang lebih teruk lagi. Jadi berhati-hati, saudara. Sebab semalam, saudara, di Jitra, kejadian puting beliung rupanya berlaku semalam, saudara, di beberapa kawasan di daerah Jitra ketika hujan seperti yang ditular di media sosial, malahan sehingga mencemaskan penduduk.
Ada rakaman video berdurasi 40 saat yang tular semalam. Kejadian puting beliung itu dipercaya berlaku di kawasan Sawah Lapang. Nasib baik tak ada ke rumah. Di tengah-tengah sawah lapang tu, di situlah berlakunya pusingan puting beliung. Dengan pusaran angin, kejadian berlaku sekitar jam 5 petang. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Muhammad Adnin Syuhami, setakat ini Pusat Kawalan Operasi Daerah Kubang Pasu tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam berhubung kejadian itu berhubung kerosakan rumah penduduk. Namun setakat ini, maklumat daripada penghulu Mukim Binjal mendapati kejadian puting beliung itu berlaku di kawasan sawah padi. Dan setakat ini, anggota APM Kubang Pasu sedang melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Dan inilah kejadian kedua, saudara, sebab dalam tempoh seminggu. Yang pertama berlaku pada 29 Oktober lalu di Kok Diang, menyebabkan 10 rumah di kawasan Pida 2 dan 3 rosak teruk selepas bumbung rumah mereka diterbangkan oleh angin puting beliung. Nasib baiklah semalam, angin puting beliung itu cuma berlaku di tengah-tengah sawah padi. Jadi taklah merosakkan rumah kediaman. Cuma yang pada 29 Oktober lalu, 10 rumah, saudara. Alhamdulillah, bagaimanapun berhati-hatilah, saudara, keadaannya. Dan laporan banjir, saudara. Saya harus memberi laporan ini supaya kita faham keadaan, supaya kita lebih berjaga-jaga. Jumlah bangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Perak dan Selangor mencatatkan peningkatan yang begitu ketara. Di Perak, jumlah mangsa meningkat pada 299 orang berbanding 257. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, maklumkan di Hilir Perak, jumlah mangsa di Dewan Serbaguna Padang Tembak bertambah pada 145 orang daripada 44 keluarga. Sementara di Krian, mangsa kekal 97 orang daripada 24 keluarga yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dan 57 orang lagi berlindung di Sekolah Kebangsaan Alo Pongsu. Mangsa banjir yang ditempatkan di Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan semakin berkurangan pagi tadi. Tapi petang tadi tak tahu macam mana keadaannya. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan paras Sungai Bido di Cangkat Jong berada pada tahap bahaya, saudara. Manakala Sungai Krian di Selama dan juga Sungai Kinta di Tanjung Tualang pula dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi, Jabatan Kerja Raya Perak memaklumkan laluan FT 147 Jalan Selama di Krian ditutup pada semua kenderaan akibat tanah runtuh. Sementara laluan Jalan Pintasan Alo Pongsu Bukit Merah dijadikan sebagai jalan alternatif. Jadi jumlah mangsa yang banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan. Sementara itu di Selangor, saudara, meningkat begitu tinggi sekali. Di Selangor sudah pun 692 orang. Itu setakat jam 5 petang tadi, saudara. Tapi petang tadi hujan lebat lagi berlaku. Tak tahulah mungkin meningkat atau kekurangan. Setakat apa yang saya dapat, sejumlah 692 orang. Itu setakat jam 5 petang tadi, saudara. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Selangor, jumlah itu membabitkan 175 keluarga yang ditempatkan di 9 PPS. Sebuah lagi PPS dibuka jam 5.24 petang hari ini di Dewan Orang Ramai Sri Cheding, membabitkan 8 mangsa dari keluarga, terdiri daripada 4 lelaki dan 4 wanita. Keseluruhannya, sebuah PPS dibuka daerah Hulu Selangor, Hulu Langat, Hulu Selangor, Hulu Langat 1. Sepang ada 4 PPS. Kuala Langat 3 dan Petaling 1. Daerah yang paling teruk terjejas adalah Sepang dengan mangsa sejumlah 498 orang daripada 130 keluarga. Sementara 256 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil. Manakala 104 mangsa dipindahkan ke PPS Dewan Orang Ramai Kampung Datuk Ahmad Razali. Jadi APM memaklumkan pemantauan pihaknya mendapati paras air sungai di sekitar daerah itu tidak menunjukkan tanda-tanda menurun sejak jam 5 petang. Jadi besar kemungkinan kalau berlaku hujan lagi, saudara, maka banjir itu akan berlaku lagi teruk. Jadi teman-teman yang mendengar live saya ini, kalau tinggal berhampiran di kawasan Dengkil, di Sepang dan sebagainya, pertingkatkan berhati-hati. Dan kalaulah anda diminta, saudara, minta untuk berpindahlah segera, saudara. Saya juga mendapat laporan bagi seluruh rantau ASEAN, saudara, iaitu apabila
rantau ASEAN rupanya dalam tempoh sepanjang minggu lalu, saudara, mengalami 27 bencana. Sepanjang seminggu lalu, seluruh negara ASEAN mengalami 27 bencana alam. Ia memberi kesan kepada negara Indonesia, negara Filipina, Malaysia dan Vietnam. Demikian menurut laporan mingguan terkini Pusat AHA ASEAN. Menurut pusat tersebut, ia merupakan pusat penyelarasan bantuan kemanusiaan mengenai pengurusan bencana ASEAN. Pasukan tindak balas kecemasan Indonesia merekodkan kejadian puting beliung, angin kencang dan banjir di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Lampung dan Banten. BNP juga melaporkan kemarau di Kepulauan Riau, iaitu Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Selain daripada itu, gempa bumi berukuran 6.3 skala Richter berlaku di Nusa Tenggara Timur yang menjejaskan 920 orang. Sementara itu, di negara Filipina, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Desa melaporkan ribut dan banjir di wilayah Kota Batu serta musim kemarau di wilayah Misamis Oriental. BNP Indonesia dan DSW Filipina turut melaporkan kesan ketara akibat kemarau dan musim kering, ekoran taburan hujan yang lebih rendah. Itu keadaan itu mengundang masalah pertumbuhan pertanian, saudara. Sementara itu di Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara melaporkan hujan berterusan kini menjejaskan negeri Pahang, Perak dan Selangor. Sementara itu di Vietnam berlaku kejadian tanah runtuh, banjir, ribut dan puting beliung. Dilaporkan berlaku di wilayah Ben Tre, Ha Tin dan An Giang. Dan hujan berterusan menyebabkan tanah runtuh dan banjir yang menjejaskan sekitar 37,600 orang penduduk, menyebabkan kerugian sekitar 28 juta ringgit Malaysia, saudara. Itu laporan. Alhamdulillah dapat laporan daripada negara ASEAN. Jadi kita tahu bukan hanya negara kita saja, saudara, mengalami bencana tersebut. Ia juga berlaku di negara-negara ASEAN, kawasan yang berhampiran. Saya hanya sekadar melaporkan supaya kita lebih berjaga-jaga sekarang musim sekarang ni. Terima kasih Saudara Abdul Ghaffar Hamzah, salam pencerahan dari Kuantan. Syai Said, Saudara Said Abdul Hakim dari Singapura. Terima kasih doa untuk saya, saudara Ella, Jaafar Kapli, saudara Yaumon, Awaluddin Nas, saudara Mat Saad, saudara. Baik, saudara. Minta izin minum dulu. Seperti biasa, salam dari Gaza, saudara. Hari ini, saudara, jumlah korban di Gaza sudah meningkat lebih 10,000 orang, saudara. Jadi angka kematian serangan akibat serangan tentera penceroboh Israel ke atas Gaza melebihi 10,000 orang. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Palestin. Dalam satu sidang media, katanya jurucakap Kementerian Kesihatan Ashraf Al-Qudra, dia berkata tentera Israel membunuh 10,022 orang dan mencederakan lebih 25,000 orang yang lain. Katanya jumlah korban itu termasuklah 4,104 orang kanak-kanak dan 2,641 wanita. Dan Kementerian Kesihatan juga turut menerima laporan sejumlah 2,350 lagi hilang secara tak dapat dikesan. Termasuklah kira-kira 1,300 orang kanak-kanak yang dipercayai mungkin tertimbun dalam runtuhan bangunan. Jadi sebab pesawat pejuang Israel masih terus menyasarkan di 3 buah hospital di Gaza, termasuklah hospital mata, hospital psikiatrik dan hospital kanak-kanak di RNTC. Dan ini mengorbankan 8 penduduk Palestin dan mencederakan 125 orang. Nampak guys, saudara, warga di Palestin sentiasa dihujani oleh ledakan bom, saudara. Selain daripada jumlah korban dan ramai pemindahan besar-besaran, bekalan asas semakin berkurangan untuk 2.3 juta penduduk Gaza akibat kepungan rejim Israel. Saya juga nampak tadi ada kiriman tapi saya tak boleh pengesahan. Mana-mana tentera rejim Zionis itu bersembunyi dalam truk yang membawa makanan. Katanya bawa makanan, bantuan, tapi rupanya bawa tentera. Mereka menyudup masuk dalam di kawasan Gaza, saudara. Dan sebenarnya itu, agensi berita Wafa melaporkan jumlah kematian di tebing barat meningkat lagi kepada 150 orang.
dan kira-kira 2,250 lagi cedera, saudara. Dan saudara, di Aman, ni konflik Israel Palestin makin sengit. Sebab itu sekarang Jordan semalam berkata pihaknya terbuka kepada semua pilihan, sama ada untuk bertindak balas sekiranya Israel terus gagal membezakan antara sasaran tentera dan orang awam di semenanjung Gaza. Jadi ia mendakwa sebahagian besar serangan Israel menyasarkan orang awam ketika rejim Yahudi itu mempertingkatkan siri pengeboman serta pencerobohan menjadikan semakin sengit di semenanjung Gaza. Menurut Perdana Menteri Jordan, Bashar Al-Kashwani, beliau tidak memperincikan apa langkah yang akan diambil oleh Jordan. Tetapi segala-galanya ada kemungkinan. Jordan di minggu lalu turut mengumumkan bahawa duta Israel yang meninggalkan Aman sejurus selepas serangan Hamas tidak akan dibenarkan pulang dan mengisytiharkan individu sebagai persona non grata. Jordan terbuka pada semua pilihan yang ada dan menangani pencerobohan Israel ke atas Gaza dan kesannya. Demikian menurut media di Jordan saja. Kata Kaswih, tindak Israel melakukan pengepungan ke atas Gaza yang dihuni ramai penduduk bukan lagi mempertahankan diri sebagaimana yang dipertahankannya. Kerana katanya serangan kejam Israel tidak membezakan antara sasaran awam dan tentera. Ia terus meluas ke kawasan selamat dan menyasarkan sampai ke peringkat ambulan. Walaupun Israel sebelum ini menafikan, tapi dari segi gambaran, kiriman video jelas memperlihatkan bagaimana rejim tentera Israel melakukan ledakan bom di kawasan-kawasan yang padat dengan penduduk awam, bukan tentera, saudara. Sebab itulah menurut seorang diplomat, Jordan sedang mengkaji semula hubungan ekonomi, keselamatan dan politiknya dengan Israel dan mungkin akan membekukan atau membatalkan sebahagian daripada perjanjian damainya jika konflik Gaza bertambah buruk. Itu laporan Reuters yang saya terima, saudara. Sementara itu, Israel nampak gayanya terus meningkatkan serangan sengit dengan menyasarkan pejuang Palestin di Gaza ketika perang menghampiri sebulan. Saudara, angka kematian lebih 10,000 saat ini. Itu yang keadaannya. Tentera Israel dengan kereta kebal kini sudah pun membajuri separuh utara sebenarnya Gaza dan mereka telah pun mengetatkan pengepungan kota Gaza. Namun ratusan ribu orang awam kekal di utara walaupun digesa oleh Israel untuk pindah ke selatan Gaza. Tapi warga di Gaza utara, mereka tetap dengan pendiriannya tidak akan berpindah. Waktu yang sama, sekutu Israel dan Amerika Syarikat telah pun menghantar diplomat tertingginya Antony Blinken. Dan sekarang ini, ketua-ketua agensi utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah pun mengeluarkan kenyataan bersama menggesa agar gencatan senjata dilakukan dalam wilayah yang memiliki 24 juta orang penduduk itu, saudara. Cukuplah, kata mereka. Hampir sebulan dah perang antara Israel dengan Hamas masih berterusan. Sebab itu semalam, saudara, di New York kira-kira 18 ketua delegasi agensi utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan kenyataan menyuarakan kemarahan terhadap bilangan penduduk yang terkorban di Gaza akibat serangan berterusan Israel. Dalam satu kenyataan bersama, kesemua ketua agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu menggesa supaya gencatan senjata kemanusiaan dilaksanakan segera di Gaza. Sebab katanya hampir sebulan dunia memerhati situasi yang berlaku di wilayah Palestin dan dunia terkejut dengan jumlah nyawa terkorban pada kadar yang sangat mengerikan. Itu adalah kenyataan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 18 agensi termasuklah daripada tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Program Makanan Sedunia, yang menyifatkan jumlah korban yang mengerikan di kedua pihak sejak konflik antara Hamas dan Israel bermula 7 Oktober lalu amat dikesali dan amat dikutuk oleh mereka. Sementara itu, kenyataan PBB juga menegaskan lebih 23,000 orang yang cedera memerlukan rawatan segera di hospital lapangan. Malah, Ketua Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuarakan kekecewaannya terhadap pembunuhan lebih ramai orang awam di Gaza. Saudara, seluruh penduduk dikepung dan diserang dengan mereka dinafikan akses kepada keperluan untuk hidup. Rumah, pusat perlindungan, hospital dan tempat ibadat turut dibom. Tindakan ini tidak boleh diterima sama sekali. Itu kenyataan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Selain daripada itu, saudara, PBB juga memaklumkan bahawa lebih daripada 100 serangan yang menyasarkan pusat penjagaan kesihatan telah direkodkan. Bukan kepada kem tentera, saudara. Pusat penjagaan kesihatan, hospital dan sebagainya. Ya, sejumlah pekerja bantuan PBB terbunuh dalam konflik sejak 7 Oktober lalu. Antara mereka termasuklah pekerja bantuan yang terkorban daripada 88 anggota Agensi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin, iaitu UNRWA. Jadi pemimpin PBB menegaskan lebih banyak makanan, air, ubat dan ubatan, bahan api harus dibenarkan masuk ke Gaza untuk membantu penduduk ketika Israel menyerang dengan matlamat memusnahkan Hamas. Jadi PBB juga sudah tahu bahawa Israel sebenarnya mau memusnahkan Hamas. Itulah gambarannya, saudara. Apa yang berlaku di sana, dunia sudah bermula mengutuk. Kalau saudara lihat daripada gambaran yang saya terima, di seluruh kota-kota besar, mereka mengadakan unjuk rasa ataupun demonstrasi di seluruh dunia. Malahan keadaan itu membuatkan kedudukan Presiden Joe Biden juga tergugat. Beliau besar kemungkinan sukar untuk dia mempertahankan jawatan Presiden kerana warga Amerika sendiri mereka marah dengan pemimpinan mereka yang menyebelahi Israel. Kerana bagi mereka, mereka ini sudah pun dilihat seolah-olah menyebelahi kekejaman daripada Israel. Itu keadaannya, saudara. Saudara Joka, dia kata PBB itu berlakon aja. Saya tidak nampak begitu sebab negara-negara PBB ini, saudara, ia di delegasinya ada pertubuhan negara-negara luar, bukan satu negara saja, saudara. Tapi kadang-kadang bila PBB buat keputusan, dia kadang-kadang dia veto oleh Amerika. Tapi sekarang ni warga Amerika sendiri, di seluruh negara Amerika sudah berlaku unjuk rasa minta supaya Amerika jangan menghantar kiriman tentera ataupun peralatan perang kepada Israel. Malahan saya dapat kenyataan tadi bahawa Erdogan juga mengatakan besar kemungkinan bahawa Turki akan menghentikan segala perdagangan, segala kerjasama dengan Israel. Ada tadi di Dewan Persidangan Parlimen di Turki, wakil rakyat mereka baganak-gak bercakap dan mengutuk terhadap serangan Israel. Malahan mereka mengundang kalau benar-benar Israel anak jantan, mari perang dengan Turki pula katanya. Akhir sekarang terkait, saudara. Itu keadaan yang berlaku di Turki, saudara. Turkiye lah, saudara. Saya panggil Turki lah. Baik, saudara. Kita balik pada tanah air kita. Itulah laporan seketika tentang apa yang berlaku di Gaza. Ini isu politik tanah air, saudara. Saya melihat bahawa kebejatan tentang rasuah yang melibatkan warga orang politik sekarang ini, saudara, sudah pun sedang dan akan ditangani oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kerana menurut Tan Sri Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi lampu hijau kepada SPRM untuk menyiasat mana-mana menteri, pegawai kerajaan, termasuklah pegawai khas kepada Datuk Seri Anwar sendiri sekiranya wujud elemen rasuah. Malahan kata Tan Sri Azam Baki, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah berkata pada beliau, katanya, Azam, kalau sekiranya ada pegawai kerajaan, menteri-menteri yang kaya atau pegawai khas saya sendiri atau mana-mana pegawai khas, kalau sekiranya anda rasa ada mereka melakukan rasuah, sila siasat. Jangan tunggu untuk arahan atau kebenaran dari saya. Saya berikan anda kebenaran untuk menyiasat mereka. Demikian menurut Tan Sri Azam Baki sewaktu beliau berucap pada majlis sambutan Hari Integriti peringkat Kementerian Komunikasi dan Digital. Saudara, getinya sekarang ni peperangan memerangi rasuah juga sedang berlaku di negara kita, di mana Yang Amat Perdana Menteri telah memberi lampu hijau kepada SPRM. Tunggulah, saudara, sedikit demi sedikit nanti banyaklah yang akan terdedah. Kalau orang sendiri pun minta disiasat, kalau ada berlaku kebejatan, apatah lagi kalau mereka yang tidak bersama kerajaan. Saya rasa begitu keadaannya, saudara. Okey, di Parlimen apa berlaku hari ini, saudara? Saya nampak hari ini Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, dia masih mengingatkan pada orang ahli-ahli Parlimen, sebab ramai juga ahli Parlimen yang dalam keadaan tak sihat. Dia katanya, ambillah rawatan ataupun bertemulah dengan doktor, lakukan pemeriksaan. Ini kerana katanya semalam dah tumbang seorang. Siapa dia tak bagi tahu pula saya.
Kerana setakat ini katanya seramai 196 ahli Dewan Rakyat dan 5 senator bertaraf anggota pentadbiran sudah pun menjalani pemeriksaan kesihatan. Jadi kepada yang berhormat yang masih belum menjalani pemeriksaan, dia kata dia beri lanjutan hingga lagi Selasa depan, iaitu 14 November. Dan dia mohonlah dan minta pemeriksaan dibuat kerana saya difahamkan semalam katanya seorang daripada kita telah tumbang dan masuk hospital. Siapa tak beritahu. Mana adalah ahli parlimen yang juga tumbang, mungkin diserang oleh penyakit jantung dan sebagainya, saudara. Dalam keadaan begitu, saya seronok hari ini hari Selasa, saudara, seperti biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan dengan ahli parlimen, iaitu setengah jam. Beliau menjawab setiap persoalan yang dilontarkan oleh ahli parlimen. Bagaimanapun, pada hari ini nampak gayanya tegas. Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini garang, saudara. Tadi, pagi tadi, sekitar jam pukul 10.20 minit, saya dengar. Saya kata, betul-betul berapi-rapi bercakap, saudara. Perdana Menteri memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang mengaitkan dirinya dengan Israel. Sebab memang pun sejak seminggu dua ni nampak gayanya berlarutan serangan secara peribadi terhadapnya. Jadi katanya beliau tidak akan membenarkan sebarang kenyataan yang biadab dan melanggar tata susila. Tengok dia. Dia kata jangan ketua Dewan Ulama gunakan rakah kaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab yang melanggar tata susila. Fitnah yang guna serban tidak sah dan saya bantah keras-keras. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap siapa sahaja yang menggunakannya. Ini tujuannya, apa yang ditujukan tentang kepada antara beberapa orang pemimpin daripada PAS yang menyelar Datuk Anwar Ibrahim dalam konteks usaha beliau untuk melihat keamanan sejagat di Gaza. Sebab itu katanya, itu yang saya sebut, kata, jangan kita membina maligai atas pusara orang mati. Sebab katanya, kerajaan, dirinya dan kerajaan berusaha habis-habisan membawa kes itu, minta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, minta Pertubuhan Kerjasama OIC untuk mengadakan sidang, bawa persoalan ke China dengan pemikir Rusia, daripada Brazil, daripada Ireland, Bolivia, termasuk daripada Jepun membincang bagaimanakah caranya. Yang terbarulah Duta Netherlands dan Belanda. Itu kenyataan beliau, saudara. Jadi beliau merasakan amat tersinggung bila ada orang mengaitkan seolah dia pula yang menyokong Israel. Itu katanya biadab. Sebab itu beliau mahu semua pihak, termasuklah pembangkang, supaya bergerak ke depan, membawa idea setindakan dalam isu Palestin bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat negara itu. Selaku ahli parlimen Tambun, beliau berkata hal berkaitan Palestin pihaknya tidak pernah menyinggung PAS. Dia kata walaupun sepanjang dia berucap, dia menyatakan sokongan pada Palestin, dia tidak pernah pun menyinggung PAS. Kerana dia mengetahui pendirian parti itu sangat konsisten sejak dulu dalam menyokong rakyat negara berkenaan. Jadi sebab itu katanya saya setuju dalam hal ini. Saya tidak pernah menyinggung PAS kerana saya tahu pendirian PAS sangat konsisten dalam Palestin. Saya tak mahu berbalah dalam soal ini kerana derita ditanggung mereka itu warga Palestin tidak pernah berlaku separah ini dalam sejarah. Itu keadaannya, saudara. Jadi dia kata dia ada ahli parlimen daripada saudara Syed Ibrahim, saudara, dari Ledang. Ahli parlimen Ledang, dia bertanya tentang bagaimana, kenapa saya marah sangat. Dia kata mana tak marah. Siarkan gambar saya, berlatar belakang itu gambar bendera Palestin. Ini biadab katanya. Saya haraplah teman-teman pemain media cukup-cukuplah. Kita nak menghina orang boleh, tapi janganlah janganlah melampau. Nak mengkritik boleh, saya kata, bukan menghina saya. Mengkritik boleh, tapi jangan menghina. Tapi bila mengaitkan pimpinan negara kita dengan Palestin dan dengan Israel, itu satu benda yang bagi saya melampau. Saudara, jangan kita mudah terjebak dalam omelan politik yang bagi saya tak semenggah lah, saudara. Itu keadaannya. Cuma hari ini, saudara, antara perkara yang dibincang di parlimen ini amat memeranjatkan saya. Sebab tu saya katakan, sekarang ni banyak fail-fail sudah pun terbuka. Kerana kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan beliau juga adalah Menteri Kewangan. Jadi banyak fail-fail berhubung dengan kewangan negara sudah pun terbuka. Kalau dulu, saudara, ada juga fail-fail yang diklasifikasikan tidak boleh dibuka, tak boleh terdedah pada awam, melainkan atas keizinan Perdana Menteri.
Hari ini Datuk Seri Ibrahim beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi selaku Perdana Menteri, mana-mana fail saudara yang diklasifikasikan sebagai rahsia, boleh dikatakan tidak rahsia lagi. Sebab beliau sendiri sebagai Menteri Kewangan. Dan mula mendedahkan sesuatu yang amat memeranjatkan kita semua saudara. Saya lihat ada juga teman-teman pemain media sudah pun memainkan isu ini, iaitu tentang bagaimana kerajaan yang lalu, sejak bermula daripada era Tan Sri Muhyiddin, membawalah kepada Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa kerajaan membelanjakan sekitar 700 juta ringgit. Bukan sikit. 500 juta dibelanjakan era Tan Sri Muhyiddin. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen hari ini, dia kata lebih 500 juta dibelanjakan sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tujuannya lain tak ada, hanyalah sekadar untuk iklan mempromosikan kerajaan. Begitu banyak wang negara dibelanjakan. Ya, menurutnya selebihnya dibelanjakan oleh Datuk Seri Sabri. Namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya perantukan itu. Itu bertuju pada Datuk Seri Sabri, tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu, pada 2023, saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat oleh semasa BERA. Jadi katanya 700 juta atau lebih kurang pada peringkat awal, di mana sekitar 300 juta setahun. Bagi saya katanya, bagi beliau, dia kata itu melanggar peraturan data kelola keterlaluan. Oleh sebab itu, saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Dan tahun ini saya hanya mengambil kontrak sedia ada, meneruskan kontrak yang dipersetujui BERA. Maknanya, tahun 2023 tiada peruntukan untuk tujuan mengiklan, membeli pemasang papan-papan iklan, yang menggambarkan gambar kerajaan madani dan sebagainya. Tak ada. Tapi bagi saya lah, saudara, apabila disebut 700 juta, saya memang terpempan, saudara. Begitu banyak wang negara dibelanjakan. Peringkat awalnya, waktu Tan Sri Muhyiddin, 500 juta. Bukan sikit, saudara, kalau 500 juta, setengah bilion. Kalaulah wang sejumlah itu, berapa banyak sekolah boleh dibuat? Berapa banyak masjid, surau, dewan-dewan, dan bantuan untuk rakyat kemiskin, berapa banyak boleh dibantu? Begitulah keadaannya. Akhirnya, negara berhutang sampai 1.5 triliun. Itu kenyataan dari Anwar Ibrahim apabila menjawab persoalan dibangkitkan oleh P. Prabakaran Parti Harapan Batu berkaitan perbelanjaan promosi iklan dan publicity kerajaan dari 2020 hingga 2022. 2 tahun ni, saudara. Apa nak jadi negara kita ni, saudara? Saya nak katakan bahawa akan banyak lagi akan terbongkar. Ini keadaan, saudara. Apabila beliau berada di Kementerian Kewangan, dia buka satu dapat tahu. Tak boleh bohong lagi. Sebab itu mereka berusaha sedaya mungkin untuk menjatuhkan beliau sebagai pimpinan negara. Itu keadaan. Sebab saya yakin akan ada lagi yang terbongkar. Sebab itu bila tadi adalah juga ahli parlimen daripada Ulu Terengganu. Dia kata, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memberi penjelasan? Kalau amat seolah menyindir lah. Kerana katanya sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Selangor, ada pula poster-poster gambar Anwar Ibrahim. Jadi dia tujuan itu mengakal lah kata orang. Jadi Anwar Ibrahim kata, itu bukan zaman saya. Itu meneruskan kontrak yang ditandatangani era BERA katanya. Jadi bagi saya mungkin dah bayar iklan tu. Jadi mereka nak pasang-pasang lah, dia kata. Tetapi bagaimanapun, tidak ada kontrak baru akan diberi. Cukuplah tu. Sir Azizul Abdul Hamid, dia kata cukuplah. Dia kata Tun Mahathir dan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional Bersatu, PAS, Tikap UMNO sebelum ini. Cukuplah. Sir Azmi Segamat, dia kata pembaziran. Itu keadaan. Kalau 500 juta, saudara, bukan sikit. Saya terkejut kalau setakat 30 juta untuk iklan kerajaan. Biasalah, saudara. Ini sampai ratusan juta. Mengalahkan bangunan, saudara. Kalau 500 juta, bangunan banyak mana? Sekerat tu, saudara. 1/3. Kalau menara telekom dulu tu, saya lebih kurang dalam 700 juta. Setengah bangunan menara telekom tu boleh dibangunkan dengan wang sejumlah 500 juta. Itu keadaannya. Saya tak mau sebutlah sama ada wang itu disakau ke apa. Saya tak mau sebut, saudara. Tapi kenyataan daripada Perdana Menteri yang telah pun menyah klasifikasi
Fail-fail yang dianggap rahsia kerajaan tu sudah pun terdedah. Barulah kita tahu. Waduh, itu keadaannya. Saudara Abdul Hamid, dia kata masyuk. Saya tak tahulah saudara. Kalau iklan saja, bayangkanlah yang lain. Hanya untuk iklan kerajaan Perikatan Nasional. Saudara, 500 juta. Itu kepahaman saya waktu beliau menyatakan di Parlimen hari ini. Kita tunggu pula minggu depan, apa pula lagi saudara. Tapi bagaimanapun saudara, itu yang berlaku di Parlimen hari ini. Tapi seronok juga Parlimen hari ini. Banyak orang kata, ada di Parlimen wanita ni, mereka tak garang. Tapi selalu katakan, wanita ni saudara, kalau dia dah bertekak saudara, dia takkan berhenti. Ini nampak saya agak lucu. Sehingga kan speaker dia orang rakyat pun tak boleh nak kawal. Speaker kata, berbalah lah. Ini perbalah itu berlaku saudara. Jadi dia kata, teruslah bergaduh. Semua orang boleh tengok. Ini apabila ahli Parlimen daripada ahli Parlimen Siti Mastura, saudara, mendapat bangkangan daripada pemimpin daripada DAP, Wong Sui Ki, itu Pakatan Harapan Keluang, Teresa Cox Putih, Sherlina Abdul Rashid, Bukit Bendera, dan Syarizan Johan daripada Pakatan Harapan Bangi, saudara. Ini tuduh-menuduh, saudara. Jadi yang minta tarik kenyataan dan sebagainya. Ini keadaan saya nampaknya kalau bila perempuan bergaduh, ya Tuhan, gamat. Kita ingatkan bahawa Parlimen tu kalau lelaki je bergaduh, kecoh. Rupanya lagi teruk, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saudara Abdul Hamid, harap-harap kalau ada kes salah guna kuasa dan dibicarakan, tak payahlah netizen berbunyi pasal jasa leader. Itu keadaan saudara Abdul Hamid. Abdul Halim, dia kata harapnya kalau adalah kes salah guna kuasa dan bicarakan, dia tak payahlah netizen berbunyi tentang jasa pemimpin. Itu kata saudara Abdul Halim. Betul juga, saudara. Walaupun mereka berjasa, kalau ada kepincangan, tak payahlah bercakap. Ini kita tengok kadang kita bosan, saudara. Aduh, hai. Ini sebab perbalan tadi, menyentuh tentang tadi apabila Syarizan mencelah, membidah fitnah daripada ahli Parlimen Kepala Batas. Kemudian bertarabu, saudara. Bertarabu Parlimen hari ini. Saudara, itu yang berlaku di Parlimen. Baik. Saya juga agak gusar, saudara, tentang apa akan jadi untuk nasib warga di Langkawi. Pulau Legenda Masuri, pulau yang satu ketika dulu disumpah 7 keturun, jadi padang jarak, padang terkukur. Kemudian pulau yang akhirnya membangun begitu pesat apabila diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai, menjadi tumpuan seantero dunia. Tapi menurut laporan daripada media Senar hari ini, saya rasa amat bersimpati pada warga di Pulau Langkawi. Kerana ekonomi Pulau Langkawi kini digambarkan sudah pun berada di ambang kemerosotan. Daripada laporan media Sinar, katanya industri perhotelan, kereta sewa, kedai makan di Langkawi dibimbangi semakin tenat. Ini adalah susulan kehadiran pelancong yang semakin merosot sejak ini. Pengusaha berisiko mengalami kerugian berterusan. Malah dikuatiri Pulau Legenda yang sebelum itu dipenuhi pelancong domestik maupun antarabangsa sudah pun semakin berkurangan. Dan besar kemungkinan kalau itu berlaku, Langkawi boleh menjadi seperti bagaimana pulau hantu lah, kata pekan hantu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi, LTA, Saudara Zainuddin Kadir, sendiri itu agak membimbangkan apabila tempahan hotel di Pulau Perangan itu sempena cuti di Bali hanya sekadar 10% bagi hotel 3 bintang ke bawah. Cuma 10% saya rasa. Kalau ada 300 hotel, bermakna 30 hotel saja, yang lain kosong. Jadi cuti di Bali akan bermula minggu depan. Namun katanya sehingga kini tempahan hotel hanya 10% bagi yang bertaraf 3 bintang. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini lebih teruk dan kita jangkakan kerugian sehingga 58%. Dan sendiri itu disifatkan yang terburuk berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan industri pelancongan di Langkawi bakal berkubur jika tiada langkah-langkah drastik dilakukan oleh pimpinan kerajaan. Jadi berdasarkan tinjauan dan maklum balas pengusaha sektor pelancongan, semakin ramai pengusaha kedai makanan di Langkawi
bakal gulung tikar. Pemilik kereta sewa pula sudah pemula melelong kenderaan kerana tidak mahu menanggung hutang bank akibat jumlah pelancong yang semakin merosot. Ramai pengusaha terjejas. Ada yang sudah jual perkakasan kedai mereka. Jadi katanya dia bimbang jumlah itu akan bertambah lagi jika tiada langkah segera diambil. Saudara Zainuddin memaklumkan sebanyak 31 daripada 163 pengusaha kedai makan ataupun restoran yang berdaftar dengan LTA, Langkawi Tourism Agency, sudah tidak beroperasi sejak Oktober ini, saudara. Jadi faktor kemerosotan ini mungkin disebabkan katanya kekurangan trip feri selain pelancong terpengaruh dengan berita di media sosial yang dimomokkan dengan harga makanan mahal. Banyak kedai makan menawarkan harga berpatutan. Tapi dakwa yang tular kononnya kedai makan di Langkawi cekik darah atau harga kaingan perlulah diperbetulkan katanya. Jadi pihak terlibat haruslah tampil mempenjeraskan isu tular atau tidak tepat berkenaan Langkawi. Bila percaya kemerosotan pelancongan ke pulau itu turut didorong oleh tindakan orang ramai memilih Hat Nyai di Thailand sebagai destinasi percutian murah kerana harga makanan dan penginapan di selatan Thailand lebih murah dan ia jadi faktor penarik kepada pelancong antarabangsa berbanding mereka memilih Langkawi. Sebenarnya katanya banyak tarikan ditawarkan di negara jiran itu, antaranya kos perjalanan yang jauh lebih murah dan mudah. Katanya lagi, ia menjejaskan pendapatan penduduk Langkawi yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada pelancongan. Memang saudara, dulu saya pernah pergi ke Langkawi, saya duduk 2-3 hari di Langkawi. Boleh dikatakan keseluruhan penduduk Langkawi bergantung harap. Dari Sok Rashid, tunggu je lah siap jambatan Alostar ke Kuah. Itu keadaan Langkawi, nampak gayanya. Boleh jadi pekan hantu, kata saya Zainuddin. Ini agak membimbangkan bagaimana pulau yang terkenal, pulau legenda, saudara. Saya rasa pertama, yang keduanya mungkin kerana taraf bebas cukai itu sudah diangkat semula. Dan dulu ramai suka pergi Langkawi, boleh bebas cukai, beli barang-barang yang agak murah. Dan perkhidmatan agak murah. Tapi sekarang ni nampak gayanya hotel pun dah tak ada tempahan. Alah, kesian saudara. Saya berharaplah agar sesuatu dapat dilakukan, saudara. Baik, saudara. Itu yang berlaku tentang segmen ekonomi yang sempat saya beri pencerahan untuk anda. Bagaimana dengan Kemaman? Kita sekarang ni sudah memasuki fasa di Kemaman. Hari ini berapa bulan? Hari ini 7 bulan, saudara, ya. Tinggal lagi 11 hari. Masih belum diketahui sebab PAS menyatakan mereka akan mengumumkan penamaan nama calon-calon yang akan bertanding dari pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 16 bulan. UMNO belum ada terdengar lagi siapa sebenarnya, belum ada bunga-bunga. Agak menarik kali ini, saudara. Dulu nampak macam-macam orang kata nama orang tu, ramalan itu, ramalan ini, tapi sekarang nampak gayanya di Kemaman terkunci rapat, jadi rahsia, saudara. Di Kemaman, penamaan calon pada 18 November. Selalunya calon ini akan diumumkan 2-3 hari sebelum hari penamaan calon. Dan sama-samalah kita tunggu. Bagaimanapun, saudara, saya melihat bahawa antara isu yang sedang dimainkan, ini dapatan saya, saudara, dan juga dapatan daripada teman-teman yang mula bertanding bertandang, bukan bertanding, yang mula bertandang ke Kemaman sejak 2-3 hari lepas, bahawa isu kapir-mengkapir PAS yang dimainkan selama ini sudah bertukar kepada kemunafikan. Malahan isu sekular dan juga isu liberal sudah mula ditiupkan. Ini tujuannya adalah untuk mempersoalkan akidah ahli-ahli politik, pimpinan UMNO dan Pakatan Harapan. Jadi sebab ia merasakan isu akidah adalah merupakan senjata politik utama bagi kumpulan Khawarij. Ingat, saudara, itulah isu liberal. Sebab itu tadi di Parlimen Datuk Seri Ibrahim sudah pun menjawab persoalan liberal macam-macam lah, saudara. Dan nampak gayanya sebab mereka merasakan dalam pilihan dulu pilih syurga, nak naik Islam, itu yang dijajakan. Tapi kali ini mereka tidak menjajakan yang itu. Mereka menjajakan tentang keadaan yang berbeza, tentang pluralisme lah, liberal dan sebagainya. Saudara Abdul Hamid Majid dah tahu bergantung pada pelancongan, kenapa tak fikir panjang? Cuba tengok peniaga di Danok Hat Nyai treat pelancong. Itu keadaannya. Hat Nyai berniaga
tak cekik pelancong luar. Itu saudara Abdul Halim Majid bila memberi gambaran supaya pelancong pengusaha-pengusaha sektor pelancongan dilangkaui, carilah jalan untuk menurunkan, menawarkan sesuatu yang baik. Berbalik pada di Kemaman, saudara. Dalam keadaan begini sekarang ni, ramailah orang merasakan bahawa pimpinan PAS masih lagi akan mengutarakan persoalan akidah dan sebagainya. Saya haraplah agar 3R tidak dimainkan, dan kalau mereka benar-benar gentleman, tak ada masalah. Tetapi saya difahamkan, dah 2-3 malam dulu pun saya mengatakan bahawa Perikatan Nasional kelihatannya semakin cemas apabila melihat perkembangan politik semasa dan rakyat sudah bermula beralih angin. Tambah-tambah lagi, saudara, apabila semalam Yang Muhammad dan Syed Anwar Ibrahim telah mengumumkan warga yang miskin Tegar akan mendapat bantuan bulanan tunai. Ini pasti mengembirakan warga-warga Kemaman yang dibalut kemiskinan. Jadi kalau begitu, membuatkan pimpinan mereka sudah bergundah gulana. Tambahan pula kakitangan kerajaan yang akan mendapat imbuhan itu RM2,000. Dulu selama ini dapat RM600 ke RM700, sekarang RM2,000 sebagai bonus. Begitu juga bagi mereka yang berpencen, tak berpencen, juga disantuni. Malahan, usaha menangani derita rakyat sedang dilaksanakan secara nyata oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Syed Anwar Ibrahim. Kabarnya sekarang ni, saudara, pimpinan mereka pun juga sudah bertelagah. Sudah ada jauh menjauh hati. Sudah ada yakin tak yakin. Malahan saya terdengar juga macam mana apa yang berlaku di Negeri Sembilan apabila pimpinan daripada PAS sudah mempersoalkan tentang timbalan Presiden bersatu. Itu sudah mencari belah. Retak-retak perpecahan semakin menyerlah dalam Perikatan Nasional. Ini membuatkan pimpinan mereka boleh katakan dalam keadaan yang tak menentu. Isu untuk mengatakan tentang DAP, UMNO, AMDAP, saya rasa sudah tidak mampu dijual lagi. Ini jelas, saudara, sebab dapatan saya, teman-teman yang balik daripada Kemaman memberitahu saya bahawa isu AMDAP sudah tak ada. Kalau ada pun orang tak beli lagi. Sebab ternyata dan jelas bahawa rakyat sudah dapat menerima dinamika politik masa kini. Tidak mahu lagi politik yang resis, politik yang berantakan kesan agama. Dan ini menggusarkan pimpinan daripada PAS. Kalau isu syurga, neraka ini tak boleh lagi memikat hati rakyat, hanyut. Tambah-tambah lagi, kabarnya era pembangunan yang dijanjikan waktu pilihan raya 6 buah negeri, apabila pimpinan PAS menjanjikan bulan dan bintang di negeri tersebut, dan kini mereka memerintah sepenuhnya 32-0, saudara. Tak ada siapa pun dan mereka boleh merintah apa saja, tapi tidak terlaksana. Bagaimana janji untuk pindaan perlembagaan RUU 355, saudara, yang dinyanyikan, yang didondoikan sepanjang musim pilihan raya dulu, tak terlaksana. Malahan hari ini mereka dilihat orang kena cakap tak sepuluh bikin lah. Waktu pilihan raya dulu mereka menuduh kalau undi UMNO Barisan Nasional, maka UMNO Barisan Nasional bersama dengan AMDAP ni DAP berkiblatkan kepada negara Singapura. Kononnya bahawa negara ini akan menyembahlah pimpinan daripada Singapura kerana pengaruh DAP dengan Singapura. Tetapi sebaik saja terwujudnya persekongkolan 4 buah kerajaan negeri, Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan, yang mengambil Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat. Empat menteri besar itu berbondong-bondong pergi ke Singapura untuk mencari pelabur dari Singapura. Jadi akhirnya rakyat melihat ini cakap apa? Dulu kata kalaulah UMNO memerintah, apabila kerajaan perpaduan ini mentadbir, maka negara akan tergadai pada Singapura. Tapi 4 menteri besarnya pergi ke Singapura mencari pelaburan. Jadi mereka mengatakan bahawa cakap apa ni? Ini gambaran yang jelas. Bukan kata saya, saudara, dapatan kawan saya yang balik daripada Kemaman. Yang menghubungi saya tanya macam mana kedudukan di Kemaman. Dia kata Kemaman dalam keadaan tenat. Jadi saudara Abdul Hamid, dia kata pelabur luar negara sekarang pun memang tidak dinafikan. Sudah pun semakin ramai bersama dengan kerajaan perpaduan, pimpinan dan Syed Anwar Ibrahim. Ini menggusarkan mereka.
Jadi soal ekonomi, soal perut rakyat paling penting. Dulu sebelum pilihan raya, dulu selalu orang bercakap, rakyat susah, barang makan susah nak dapat. Dan hari ini, nak mainkan isu tersebut, nampak gayanya tak boleh nak dijual. Saudara Pak Azmi Segamat, dia kata, mereka ni cakap super bikin. Itu keadaan. Rakyat di Terengganu sudah dapat melihat. Jadi besar kemungkinan. Tambah-tambahan lagi, apabila kalau Anwar Ibrahim turun ke Kemaman, bila beliau mengumumkan bagaimana Kemaman akan dijadikan pusat pelaburan daripada negara ini Arab, bukan daripada negara China, saudara. Menteri Besar Terengganu pergi ke Singapura minta pelaburan, tapi pelaburan daripada Aramco, daripada negara Arab, dalam usaha sama untuk mewujudkan usaha sama oil and gas, petroleum. Kemaman akan menerima pelaburan yang begitu besar, puluhan bilion ringgit. Itu keadaannya. Saya rasalah untuk pilihan raya Kemaman kali ini, kita tunggulah siapakah calonnya. Kita tunggu, saudara. Saya rasa, yakin saya, insya-Allah, apa yang berlaku di Sarawak akan berulang lagi. Apa yang berlaku di Johor, pilihan raya di Pulai, pilihan raya di Simpang Jeram, mungkin akan berulang. Kalau itu berlaku, sebagaimana berlaku di Pelangai, saya rasa masa depan Perikatan Nasional semakin tenat. Jadi saya pun tak bersihat. Saya mohon maaf. Mohon berundurkan diri lebih awal. Saya ucapkan pada anda, semoga sentiasa sihat walafiat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.